boleh solat, tapi sebenarnya kita mengikut perintah ataupun arahan daripada pihak berkuasa negeri jais. Jadi setakat ini hari saya pengurusi dan berkuasa kami tidak menerima apa-apa baru tentang apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri. Balik pada kedudukan sebenar, salat waktu 6 orang, salat Jumaat 40 orang termasuk ahli berkuasa. Salat waktu 6 orang pun terdiri daripada ahli jawatan kuasa sahaja. Jadi saya berikan perintah minta maaf dan mengalah, tapi tidak boleh membenarkan. Jadi pada hari ini kelulusan yang telah saya beri, jadi tak minggu depan jangan minta, dan minggu depan pun saya tak buka permohonan. Kerana yang memohon pada hari semalam ada 100 orang. Tapi pagi ini saya tak kira ni mungkin ada 150 orang dalam sistem saya untuk saya agihkan pada minggu hadapan. Jadi janganlah minta lagi. Jadi walaupun sistem itu saya boleh baca yang dah dapat, minggu depan saya tak tahu sampai daripada awal tahun masih saya simpan di silakan. Jadi tolong sama, jadi tolong jangan dibuka surau. Kalau ada orang mungkin kenapa tak dapat 42, kita digunakan cuma 40 orang termasuk ahli jawatan kuasa. Jadi ahli jawatan kuasa kita ada 30, tapi saya ambil 10 sahaja, 30 ahli karimah. Saya sebenarnya sesuatu kalau tuan-tuan minta, saya minta alamat rumah. Saya pun beli kadang-kadang bukan ahli jawatan kuasa, bukan ahli karimah pun boleh dapat link. Jadi sekarang ni saya minta alamat rumah supaya kita bagi khusus orang sesi 20 dulu yang bersama-sama dengan kita salat Jumaat. InsyaAllah doakanlah supaya kita boleh mengambil surau ini dengan baik. Saya tegas bukan betul, saya tak nak ada pemeriksaan surau ini ditutup. Supaya tuan-tuan tahu ini hari dan bukan yang dua saja yang boleh keluarga saya sendiri dan dua orang yang terkena COVID. InsyaAllah satu lagi kuliah online. Jika ada kuliah online setiap hari, tolong bolehlah tuan-tuan untuk tengok kuliah online setiap hari. Jadi kita adakan, jadi tuan-tuan saya tengok dari cukup merosot. Ada 6 orang, 10 orang, 12 orang, yang paling tinggi pun ada 15 orang. Jadi tuan-tuan duduk di rumah selepas malam maghrib, bolehlah mendengar kuliah online yang dilakukan di Surabaya. InsyaAllah sama-sama kita doa agar kita dapat selamat daripada COVID. Kita berada di sini dulu, walaupun kerja kita di 1.700 yang ada. Sama-sama ada keselamatan dan kesehatan. InsyaAllah sama-sama kita doa supaya Allah akan COVID ini cepat daripada dunia kita. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita ke dalam syurganya dan menjauhkan kita daripada api nerakanya. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hari ini kita akan bicara tentang memahami makna peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan liku, ujian, cabaran, dugaan dan sebagainya. Terlalu banyak nak disebutkan dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada usaha hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan saudara mara mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan kebun, tanah mereka demi untuk mengembangkan akidah Islam ini ke pelosok dunia. Bermula daripada kota Yathrib yang akhirnya ditukar nama kepada Madinah Al-Munawwarah, iaitu sebuah bandar yang bercahaya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan mereka itu telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang telah kita bacakan tadi. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Taala menyatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka itu berhijrah serta mereka itu berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Taala menyatakan bahawa orang-orang yang bersama dengan Nabi bukan sahaja mereka yang beriman dan percaya kepada Nabi. Bukan sahaja mereka percaya kepada Allah, bukan sahaja mereka percaya kepada hari akhirat, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah kerana Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu orang-orang yang berhijrah kerana Allah, Allah Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana mereka menyelamatkan akidah mereka dan juga mereka ingin mengembangkan dakwah Islam ini ke pelosok dunia. Oleh kerana itu ada seorang sahabat yang disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana dia berhijrah bukan kerana Allah tetapi kerana seorang wanita yang ingin dia kahwin. Maka bagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, hanya sahaja setiap amalan itu diterima oleh Allah kerana niat-niat yang tertentu. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah, maka dia akan dapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah. Barang siapa yang hijrahnya kerana seorang wanita yang ingin dikahwininya, ataupun kerana dunia yang ingin dia dapat habuannya, maka hijrahnya itu terpulang kepadanya. Allah Ta'ala tidak memberikan ganjaran pahala. Oleh kerana itu, orang-orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Begitu juga dengan kita. Walaupun Nabi SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada apa dia tuan-tuan? Yang ada adalah walakin jihadun wa niyyah. Yang ada hanyalah jihad dan juga niat. Kita pasang niat kita. Kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat pahala hijrah. Maka dengan sebab itu antara hijrah yang tidak berlaku lagi pada hari ini ialah perpindahan daripada Mekah ke kota Madinah. Tetapi hijrah yang masih lagi disyariatkan dalam Islam
ialah orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dia berpindah daripada sesuatu yang negatif kepada sesuatu yang positif. Maka dengan sebab itu kata Nabi SAW, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan lidahnya serta kejahatan tangannya daripada terjatuh ataupun terkena kepada orang muslim yang lain. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang-orang yang berhijrah, kata Nabi, ialah orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ambil peduli tentang hijrah kerana kita ingin meninggalkan sesuatu yang negatif dan kita ingin berpindah kepada sesuatu yang positif untuk diri kita. Maka dengan sebab itu, antara perkara yang ditekankan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menulis dan juga melakarkan serta mereka cipta satu kiraan takwim baru untuk umat Islam khusus. Bagaimana pada zaman beliau tidak lagi mahu memakai kalender Masihi ataupun tahun bagaimana orang Yahudi pakai. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkira-kira bagaimana untuk mengkhususkan satu kalender baru ataupun takwim baru untuk orang Islam. Akhirnya diperkirakan tahun hijrah ataupun permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun untuk umat Islam. Maka dengan sebab itu kita kena ambil kira dan ambil berat tentang tahun hijrah ini. Kerana daripada tahun hijrah inilah diperkirakan hukum hakam Islam. Bagaimana seorang perempuan yang iddah, bagaimana diperkirakan seorang wanita yang haid, bagaimana sebagainya yang berada dalam hukum fiqah itu, semuanya diperkirakan daripada tahun hijrah ataupun bulan hijri yang dipakai oleh orang-orang Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan semangat hijrah yang kita nak ambil ini ialah bagaimana semangat golongan Ansar dan juga Muhajirin. Mereka berpakat bersatu hati di dalam berukhuwah sesama mereka. Semangat yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah tersebut, bagaimana kita boleh ambil peduli dan juga kita ambil pengajaran seperti yang berlaku pada kita pada hari ini. Iaitu tuan-tuan, pada musim ataupun pada waktu COVID-19 ini, ada di kalangan kita orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan. Ada di kalangan kita jiran tetangga yang mungkin dipotong gajinya. Ada di kalangan kita orang-orang yang mungkin tidak ada kerja langsung. Mungkin di kalangan kita ada orang-orang yang tidurnya dalam keadaan lapar. Adakah kita ambil peduli pada perkara tersebut? Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang kamu ketika mana kamu tidur, jirannya itu tidur dalam keadaan lapar. Adakah kita ambil peduli? Saat inilah tuan-tuan, bagaimana Muhajirin dan juga Ansar ataupun Ansar yang betapa mereka mengambil berat terhadap saudara mereka di kalangan Muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan anak isteri mereka, meninggalkan segala-galanya demi untuk mengembangkan dakwah Islam. Ansarlah yang mengambil peduli. Maka Allah Ta'ala merakamkan bagaimana sifat dan juga sikap seorang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain di kalangan orang-orang Muhajirin walaupun mereka memerlukan perkara yang sama. Mereka mengharapkan mereka dapat, tetapi mereka terpaksa mendahulukan orang-orang Muhajirin kerana kasih dan juga sayangnya mereka. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudaranya adalah Muslim yang lain. Itulah semangat hijrah yang boleh kita ambil daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini ada beberapa pengajaran yang boleh kita simpulkan. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi taat pada perintah tersebut. Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan setiap hijrah ke arah kebaikan didahului dengan perancangan yang rapi. Kerana perancangan ataupun kerana perkara yang tidak ada perancangan sudah pasti akan gagal. Muslimin yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga ataupun pengajaran yang ketiga yang boleh kita ambil ialah umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik bagi mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah
untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an taghfirna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atasnya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la